Terima kasih Puan Yang di-Pertua atas peluang untuk memulakan perbahasan bagi pindaan kepada rang undang-undang lembaga hasil dalam negeri 2023 meminda Akta Ibu 1996. Dan saya 1995, minta maaf. Saya ingin menyokong pindaan ke atas rang undang-undang ini kerana memang ini adalah tepat pada masanya dan juga untuk memenuhi aspirasi dan juga isi kandungan sebenarnya MA 63. Saya perlu sebut di sini bahawa semasa Pakatan Harapan memerintah negara pada tahun 2018, ada Ketua Pegawai Eksekutif adalah seorang yang berasal daripada negeri Sabah, Datuk Seri Sabin. Dan masa itu semua pun ada tekanan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa itu untuk menukarkan beliau. Tapi memandangkan beliau daripada Sabah dan merupakan Ketua Pegawai Eksekutif yang pertama daripada Malaysia Timur. Itu tak kira Sabah atau Sarawak. Saya akhirnya dapat meyakinkan Perdana Menteri pada masa itu untuk mengekalkan Datuk Seri Sabin terus menjadi Ketua Pegawai Eksekutif LHDN. Dan ini menunjukkan komitmen daripada pihak kami untuk mengangkat dan memberikan jawatan yang sewajarnya kepada mereka yang layak daripada Sabah atau Sarawak. Itulah sebabnya kalau ada mana-mana pegawai yang berubah atau bertukar, tetapi Ketua Pegawai Eksekutif LHDN tidak berubah kerana beliau daripada negeri Sabah. Dan ini sekaligus menunjukkan bahawa memang daripada sejak 2018 dari segi semangat telah pun menghormati prinsip ini. Malangnya beliau telah letak jawatan di bawah kerajaan lama. Semua pun belum sampai tempoh perkhidmatannya. Sebabnya saya rasa dekat sebelah sana akan tahu. Di samping itu, Puan Yang di-Pertua, saya juga ingin melahirkan harapan bahawa tidak ada mana-mana pihak yang cuba menyatakan bahawa 5 minit saja. Datuk Sabin tadi ni. Tidak ada mana-mana pihak yang dia datang jumpa saya masa saya menyatakan tak ada masalah. Jangan buat tuduhan persepsi politik macam tu. Dia ni bagan buat tuduhan persepsi. Bolehkah saya teruskan ucapan saya? Ya, tapi tuduhan tu tak betul. Dia jumpa saya, Datuk Sabin tu masa tu. Itu dia you cakap nantilah. Ini floor saya duduk. Saya minta you tuduh tak boleh. Walaupun floor you tuduh tak betul. Saya minta yang you bina persepsi jahat. Jangan tunjuk jadi you anda politik lah. Bagan please don't play politik lah. Fokus for lembaga hasil lah. Ya, saya akan fokus. You play the politics. You don't understand what is LHDN. No, please sit you down. cakap dia berhenti tadi cakap. Jangan jadi jahil, terus duduk lah. That's the word you are mentioned just jahil, now. betul. You jahat saya lah you. harap bahawa pengasingan kuasa di antara itu LHDN dan menteri dapatlah dikenali dan difahami oleh pihak-pihak tertentu termasuk di sebelah sana. Bahawa tentu menteri tidak ada kuasa ke atas LHDN. Tapi nampaknya ada pihak tertentu yang tak faham perkara ini. Semua pun LHDN adalah sebuah badan korporat diperbadankan. Menteri tidak ada kuasa untuk masuk campur kerana ia semua tercatat dan termaktub dalam akta. Tapi ada pihak juga mungkin untuk melepaskan diri, cuba untuk mengaitkan tugas dan peranan oleh LHDN kepada menteri. Sungguh pun Menteri Kewangan tak ada campur tangan dalam hal ini. So ini penting supaya kita dapat pastikan bahawa rakyat faham apa yang diambil tindakan oleh LHDN tidak ada kaitan dengan pihak menteri. Tapi kita pun harap bahawa tindakan yang diambil adalah munasabah dan ikut saluran undang-undang. Satu lagi perkara yang terakhir yang saya nak bangkitkan ialah berkaitan dengan cadangan oleh pihak kerajaan
untuk mengenakan cukai keuntungan modal atau capital gains tax bagi penjualan saham-saham untuk syarikat yang tidak disenaraikan dalam Bursa Malaysia. Saya harap bahawa perkara ini dapat dipertimbangkan semula kerana untuk masa ini memperkenalkan cukai keuntungan modal atau capital gains tax bagi saham-saham atau syarikat yang tidak disenaraikan dalam Bursa Malaysia adalah saya rasa tidak wajar kerana dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, khususnya apabila kita menghadapi peperangan bukan sahaja Ukraine tapi dekat Timur Tengah. Ini akan menjadikan keadaan ekonomi global tidak menentu dan pada masa yang sama akan menjejaskan pasaran equity. So kita harap bahawa pasaran equity akan terjejas sekiranya cukai keuntungan modal untuk syarikat-syarikat yang tidak disenaraikan dalam Bursa Malaysia dan penjualan. Saya tahu hanya keuntungan atas penjualan. Saya harap perkara ini ditimbang semula. Kalaupun nak dilaksanakan, mungkin lewatkan selepas itu ekonomi lebih mampan dan lebih stabil lagi. So itu yang saya nak sampaikan, Datuk Yang Dipertua, dan saya harap bahawa rang undang-undang ini akan dapat sokongan daripada semua pihak. Kerana memang kita nak memartabatkan peranan yang dimainkan oleh Sabah dan Sarawak dan Kerajaan Perpaduan telah menunjukkan komitmen mereka ke atas MA 63 dan Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih.